Hapus semua, jangan tunggu kepulanganku. Hatiku sakit, siapa yang nak tanggung? Don't waste your time, aku gerak dulu, I go. Tik 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 tik, masa berlalu. Tak perlu bersedih, jangan kau layu. Ku harap kau bahagia bersama selamanya. Aku harap kau fahami apa yang ku rasa. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah menaruh gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah menaruh gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. So tak perlu nak ring, tak nak hello. Yeah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah pernah dah ulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah pernah gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Tutup buku aku dengan kau. Apa yang ku beri kau tak pernah hirau. So angkat kaki dulu aku ciao. Jadi tak perlu nak cari ulang ku sekali lagi. Biar engkau faham aku dah pernah. Lupakan semua janji yang kita pernah. Tak perlu nak putar balik. Kisah kita sudah habis. So no. Tak perlu nak hello. Aku dah pernah gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah pernah gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Tak perlu hello. Tak perlu ring, aku tak nak hello. Tiada sebentar, aku pergi dahulu. Hapus semua, jangan tunggu kepulanganku. Hatiku sakit, siapa yang nak tanggung? Don't waste your time, aku gerak dulu, I go. Tik 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 tik, masa berlalu. Tak perlu bersedih, jangan kau layu. Ku harap kau bahagia bersama selamanya. Aku harap kau fahami apa yang ku rasa. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah menaruh gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah menaruh gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. So tak perlu nak ring, tak nak hello. Yeah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah pernah dah ulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Aku dah pernah gaulang. Berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring, aku tak nak hello. Tutup buku aku dengan kau. Apa yang ku beri kau tak pernah hirau. So angkat
kaki dulu aku caw. Jadi tak perlu nak cari ulang ku sekali lagi. Biar engkau faham aku dah pernah. Lupakan semua janji yang kita pernah. Tak perlu nak putar balik, kisah kita sudah habis. So no 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 no, tak perlu nak hello. Aku dah pernah ulang, berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring aku tak nak hello. Aku dah pernah ulang, berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring aku tak nak hello. Tak perlu hello. Tak perlu ring aku tak nak hello. Tiada sebentar aku pergi dahulu. Hapus semua jangan tunggu kepulanganku. Hatiku sakit siapa yang nak tanggung. Don't waste your time aku gerak dulu I go. Tik 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 masa berlalu. Tak perlu bersedih jangan kau layu. Ku harap kau bahagia bersama selamanya. Aku harap kau fahami apa yang ku rasa. So tak perlu nak ring aku tak nak hello. Aku dah pernah ulang, berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring aku tak nak hello. Aku dah pernah ulang, berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah. So tak perlu nak ring aku tak nak hello. So tak perlu nak ring so tak nak hello. Yeah. So tak perlu nak ring aku tak nak hello. Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya? Boleh. Ya. Boleh Doktor. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera, good morning. Waalaikumsalam. 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 Okay. Saya tak ada doktor lagi. Ish, malu saya. Okay, alright. Info yang saya dapat, total kita semua adalah 40 orang. Ya. Okay. So sebelum kita start, boleh tak tengok dekat ruangan chat tu, saya ada bagi link Google Drive. So boleh download dulu konten gambar yang ada dalam link Google Drive yang saya bagi tu. So semua yang kita akan buat pagi ni dekat Photoshop, saya akan ambil gambar daripada di Google Drive tu. So kita akan buat teknik ataupun apa-apa aktiviti
semua akan gunakan gambar yang sama lah. So senang, semua akan dapat efek dan dapat hasil yang sama macam saya buat nanti. Dan satu lagi kita boleh jimat masa lah daripada paksa semua orang cari gambar sebelum kita buat kan. Okay, so boleh download dulu gambar yang ada dalam link Google Drive tu. Betul dalam folder exercise tu betul Dalam folder task pun tu sekali ke? ada dalam folder task 1, task 2 dengan task 3 ada gambar. Exercise tu nanti semua gambar-gambar tuan-tuan dan perempuan yang buat nanti saya akan suruh tuan-tuan dan perempuan upload dalam folder exercise tu. Kita akan share lah, tengok hasil masing-masing. Itu akan ada aktiviti saya akan bagi lagi. Cik Sri, Ya. apa tu task 1, task 2, task 3 tu gambar yang sama ke macam mana? Task 1, task 2 gambar sama. Yang dalam tadi ada 3 task yang Cik Sri dalam folder tu kan? Exercise, lepas tu ada task 1, task 2, task 3 ke? Yang tu masukkan ketiga-tiga tu gambar yang macam mana tu? Gambar yang sama. Macam semalam kita orang belajar untuk edit picture kan? Tu masuk yang tu ke atau ambil gambar lain untuk masuk kat situ? Ke macam mana tu? Tak, kan dalam folder tu kan ada task 1. So dalam gambar task 1 tu ada folder saya share sekejap. Right. Okay, nampak folder saya? Salah screen. Okay, ada dalam folder ni. So dalam folder task 1 ni ada gambar. So download lah gambar ni. Ada 2 gambar. So dalam task 1 tu ada 2 folder. So download lah gambar daripada folder 1 dengan folder 2. So ni mostly kita akan go through layout lah. Tapi bagi ni kita akan go through effect. Okay, faham. Maksudnya kami ambil gambar yang Tuan Asri download yang dah ada dalam folder kami download. Okay, faham. Download yang tu je. Okay dah. Kita kurang lah. Okay, so tak apa, ada masa lagi. Mungkin ada yang baru tengah download apa. So hopefully tak ada gambar tu tak ada terlalu besar kot saya select untuk download. So total gambar tu file tak sampai lah 6 MB. So insyaAllah boleh rasanya. Sambil-sambil tu semua daripada poli lain-lain negeri kan ni? Dengan college Poli community. dan college community. College community. Okay. Saya last minute dapat info tentang ini. So mungkin ada banyak benda mungkin kalau saya tak tahu mungkin saya boleh tanya ikut sekejap lagi. So ni dah masuk hari ke-4, betul? Betul. Satu lagi, mana tuan-tuan dan perempuan ni semua daripada background bidang apa kan? Boleh saya tahu dulu? Campur. Macam berlatar belakang macam-macam. Ada daripada design ada design? Ada. Design ada? Oh ya, ada design Okay, lagi daripada apa ni design. Engineering. Oh, engineering pun ada? Video ada, video. Video pun ada? Oh, kalau nak buat kelas video kalau ada kelas video, sonok juga kan? Accounting ada Cik Asri yang tak tahu apa ni. Ya, betul. Tak apa insyaAllah. Saya akan cuba buat slowly kan. Kita boleh ikut lah satu-satu. Sama juga bahasa pun ada ni, bahasa pun tak tahu dia. apa-apa. Tapi semua masing-masing dah ada Photoshop kan? Betul ada Photoshop kan? Dah disuruh download lah. Okay. Dah disuruh install. Okay, tak apa. Untuk sesi kita ni insyaAllah lah saya akan nak kata susah, tak adalah susah sangat. Mungkin step tu akan panjang sikit lah kita akan buat. Kita akan buat a few step. Untuk pagi ni kita tengok dekat jadual tu efek
dan filters. Okay, efek dan filters. So saya dah pilih lah ada satu efek je, agak panjang juga step dia yang kita akan buat. And lepas tu menggunakan gambar yang saya bagi kat Google Drive tu, kita akan buat sama-sama. Dan lepas tu mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh buat menggunakan gambar sendirilah lepas tu untuk kita punya first exercise untuk sesi pagi ni. Okay, masih ada yang masuk. Ada yang belum download ke? Ada. Okay, tak apa. So, hopefully kalau boleh by 8:40 kita boleh start. Dalam proses doktor. Okay, baik. Semua tutup kamera ni. Cuba buka kamera. Kok ada yang saya kenal kat sini. Saya adalah seorang dua kawan kan kat Politeknik, Polis Community. Tak ada. Ke ada yang kenal saya? Saya untuk Polis Community dengan Politeknik, student semua dah 100% masuk dalam kampus, dalam kolej. Ya. Tak. PSP belum lagi. Oh, PSP belum lagi. So keputusan based on masing-masing negeri masing-masing lah nak suruh masuk tu tak kan? Ya. Okay. Sekejap sambil tu. Okay. So siapa yang baru masuk tu, kalau boleh siapa yang baru masuk tu tolong tengok dekat ruangan chat, ada satu link Google Drive yang saya dah bagi. So boleh ke Google Drive melalui link tu dan download lah gambar-gambar yang ada dalam folder-folder di dalam Google Drive tu lah untuk siapa yang baru masuk. Okay, dalam folder Google Drive tu ada folder task 1, task 2 and task 3. So boleh download semua gambar dalam folder task 1, task 2 dengan task 3. So gambar-gambar tu kita akan guna lah untuk editing untuk sesi hari ni lah. Okay. Okay. So kita mulalah Bismillahirrahmanirrahim. So kalau ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa tanya kan, ada apa yang saya terlalu laju sangat ke atau mungkin terlalu perlahan sangat ke, boleh lah kat saya. Kalau saya terlalu perlahan, mungkin saya boleh cepatkan. Kalau mungkin saya terlalu laju, mungkin saya boleh perlahankan atau saya boleh ulang boleh lah apa-apa yang poin terlepas kan. Kalau kita buat sesi secara online ni kadang saya cakap 1 minit, rupanya dah sangkut dalam 30 saat saya dah tersangkut. Saya dah cakap kan, tuan-puan dapat yang echo ujung-ujung saya cakap tu yang dapat. Okey. Ada yang minta ambil gambar dulu untuk bukti kehadiran. Okey, sekejap. Alright. Okay, so untuk bukti kehadiran, boleh tak semua buka sekejap kamera untuk saya screenshot lah sekejap. Muka-muka ceria pagi-pagi ni. Alright. Okay, ready saya nak screenshot ni. So, semua senyum lah, ready. Okay, 1, 2. Alright, okay, satu lagi. Kalau kita jumpa face to face, selalu fotografer akan suruh kita freestyle. So depan skrin ni freestyle tu tak banyak lah style kita boleh buat. Tapi ikutlah kreativiti masing-masing, jangan ada yang lompat. Okay, 1, 2. Okay, boleh. InsyaAllah lah saya akan pilih yang mana gambar saya yang paling elok lah saya akan pilih. Cuba Cik Asri letak tengok. Kami pun nak tengok lawa ke tak. Okay, saya belajar gambar.
Jangan share screen dulu. Okay. Mana dia? InsyaAllah lah saya dah buat 3 screenshot ni. So ni ikut saya gambar saya paling elok. Okay, ada ni kot. So total 40. So maknanya kalau sekali Tak saya nampak. Tak nampak tak nampak Oh, saya share screen ni. Sorry. Folder je. Okay. Sebab saya macam mana saya guna 2 screen. Sekali lagi saya kadang saya ada confuse share screen 1 dengan screen 2. Right? So ni gambar kita. Okay. Yang ada yang pakai mask duduk kat mana yang pakai mask duduk outdoor ke apa? Kat office. Oh, kat office. Indoor. Oh, indoor. Okay. Okay, tak apa. Alright. So ada yang duduk tepi pantai, ada so kita kelas online ni macam-macam lah kita punya tempat environment kita sekarang ni. Right. Itulah sedikit gambar kita untuk pagi ni. Okay, nanti saya akan pilih lah nanti saya cakap tadi. Gambar saya yang paling elok saya akan pilih untuk dia punya tender pagi ni. Right. So hopefully semua dah download gambar yang ada di Google Drive link yang saya bagi tadi. So tak banyak, tak besar file-file dia. Satu untuk mudahkan kita download. Tapi bila file tak apa besar, senanglah untuk kita buat proses editing, takkan terlalu banyak berlaku proses rendering tu takkan terlalu lama. And tak adalah tak lagi tengah render laptop hang, tak lagi freeze, terpaksa restart laptop, terpaksa keluar ajak Google Meet, cari backup folder ke apa, external ke apa. Alright, so saya dah buka Photoshop. So mungkin masing-masing dah boleh buka Photoshop sebelum kita start ni. So semua guna Adobe Photoshop CC tak ada yang guna version yang lama Saya guna CS6. CC okey. So sekarang ni Adobe Photoshop ada CC tu guna. CC tu stand for Creative Cloud lah. Okay, ada yang guna 2022. Hebat ni yang guna latest version ni. Dia bukan apa. Kadang bila version tu terlalu lama, CS6 okey lagi. Bila terlalu lama, saya takut kadang function yang saya tunjuk, kadang bila tuan-puan tengok dekat Photoshop tak ada button tu. Dia kadang Photoshop ni bila dah terlalu baru, terlalu banyak function, yang lama tu kadang ada certain file dia tak support. And a few technical masalah. Alright. So kalau kita tengok kita buka Photoshop kat sini layout. So first thing yang saya nak ajar sonok So first pagi ni boleh pergi ke edit and pergi ke preference and boleh ke general. So ke tab atas sekali kita tengok edit, preference, then kita ke general ataupun shortcut dia. Siapa yang tak jumpa terus boleh shortcut Control K shortcut dia. So saya klik edit, preference and general. Alright, kita akan keluar satu tab preference lah macam ni. So ni sekarang siapa seronok-seronok nak customize dia punya Photoshop. Kadang saya tak, sikit lah, jangan usik lah terlalu banyak. Bila kalau tuan-tuan usik terlalu banyak, saya takut nanti Photoshop tuan-puan jadi terlalu advance ataupun layout dia dah berlainan terus dengan kawan-kawan lain. Susah untuk nak betulkan semula, dan susah lah kita nak tengok mungkin benda dah takkan sama dengan apa yang saya nak tunjuk nanti. Satu bolehlah kalau nak customize interface. Siapa setengah yang suka cerah, dia boleh tengok color theme ni. Dia nak cerahkan dia punya color theme Photoshop detail. Setengah orang dia suka benda-benda yang kena cerah, yang nampak lebih clear. Tu boleh juga gelapkan sikit, gelapkan lagi. Ni dah paling gelap. Ada 4 pilihan theme lah kat sini. So semuanya ikut keselesaan untuk editing lah sebenarnya ni. Depends on kadang kalau terlalu banyak kita buat design ataupun terlalu banyak buat editing tentang gambar, mungkin lebih sedap mata memandang bila kita guna layout yang cerah lah
So dia akan lebih highlight ataupun lebih kontras untuk kita tengok detail dekat gambar-gambar yang kita nak guna untuk editing nanti. Okay, dan warna tu pulang lah Okay, saya lebih suka consider gelap kot. Tak sakit mata. Then performance boleh tengok juga. Kadang rasa macam Photoshop tu macam kenapa aku punya gambar macam render slow, kenapa kawan punya laptop render laju. So boleh tengok ke sini bahagian memory usage. So boleh tengok dekat ideal RAM. Okay, ideal RAM between saya punya ideal. Minta maaf Cik Asri, boleh tak besarkan sikit skrin yang Encik share tu? Besarkan sikit share ni Ni skrin yang share ni kan nampak macam kecil, boleh besarkan lagi tak? Ni besar okey tak? Macam tak berapa jelas. Ya ke? Saya seorang je yang tak jelas. Tak nampak, saya dah ini je yang paling saya boleh besarkan di sini. Okey. Kalau saya seorang je, saya cubalah tu. Okey. Saya cuba je. So kau yang ni lah kot. Minta maaf lah kalau masih tak jelas. Okay. So tak apa, yang ni jadi kalau untuk yang editing mungkin saya akan lebih zoom tu a few button. So untuk bahagian memory usage ni, kalau tengok bahagian ID range, macam untuk bahagian saya punya ID range ada kat sini lah 2571 sampai 3366. Itu untuk maksimum lah untuk kita punya penggunaan usage kita RAM untuk kita run kita punya Photoshop. So saya gunalah ada maksimum 3366. So ataupun in percentage saya guna RAM memory saya 72% untuk Photoshop bekerja. So dia maksimum lah. Kalau kita guna exceed dia maksimum, kadang-kadang Photoshop jadi laju, tapi in term of ada software yang running juga dalam masa yang sama mungkin akan defect ataupun effect lah, software lain tu akan lebih slow. So just use the maximum yang kita punya PC ataupun laptop lah. Right, that's it. So adalah yang lain-lain ukuran unit selalunya default kita akan guna ukuran unit standard UK lah based on Malaysian punya, tapi standardized. Alright, so untuk first task saya akan masuk kita punya first gambar. So kita akan guna gambar daripada task 1. Okay. So task 1 ada 2 gambar. Ada gambar red satin dengan logo Polymas. Okay, so mungkin dah hari keempat ni dah tahu kan macam mana nak buka gambar kat Photoshop kan. Macam saya lebih mudah saya just drag dan masukkan terus ke dalam Photoshop gambar yang saya nak buka tu. Okay, tapi kalau in term of betul-betul cara yang betul, mungkin boleh buka file, open, then locate lah file yang kita nak buka tu, then sama juga select gambar yang kita nak buka, then open juga. So mana-mana saya lebih mudah lah untuk drag, jadi jimat masa. Right, so kita ada satu file red satin. Kat sini saya pun cocok lah. Right. Right. So kita boleh tengok dekat folder layers. Right. So dah ada satu kita punya layers, iaitu kita punya gambar red satin. So boleh guna gambar red satin ni after upload. Okay, then boleh sama ada nak lock ataupun unlock. So saya akan pilih untuk unlock lah kita punya first layer red satin ni. So okay, this is layer 1. Okay, saya akan rename lah saya akan rename saya punya layer. So untuk memudahkan saya allocate ataupun saya nak cari balik all these layers, okay, so senang. So just double click dekat folders yang kita boleh rename lah dekat gambar tu. Right, okay, just double click dan kita akan dapat rename gambar tu. Right, this is the first layer. Kemudian second layer. Right, saya akan ambil logo Polymas daripada folder task 1.
Right. So, first one. Okay. Alright. Apa tujuan unlock? Alright. Kadang tujuan unlock ni first, kadang kalau ada certain file, kalau kita tak unlock, tak boleh nak letak certain type of editing dekat kawasan layer tadi. Dan ataupun satu lagi function dia, kita tak boleh nak gerakkan langsung sama ada nak do something ataupun kita nak ubah gambar tu. Tu kalau layer tu lock lah. So dia akan stay kat situ and susah ada function, beberapa function editing takkan boleh kita apply. Okay. Oh, nak rename layers. Okay, saya akan rename satu lagi. Okay, saya akan rename layer yang polymask ni. Right. So just double click. Okay, double click. Dia bukan double click yang macam laju-laju yang kita nak buka file tu. Dia macam double click yang ada delay sikit. Antara between first click and second click, dia macam ada delay sikit. Baru kita boleh rename. Okay, dia macam ada delay sikit. Between first click and second click, ada delay sikit. Dia kita akan rename lah. So saya akan still guna nama polymask. So saya akan buang 01, right? Okay, then okay, kita ada kat sini. So macam saya ni dia ada ni lah, dia ada guide nak center ke apa kan. So saya just letakkan gambar tu kat center. Tapi saya nak besarkan. So nak besarkan macam biasa. Saya akan pilih moving tool kat atas ni. Okay, move tool. Then saya akan pick show transform control untuk dapatkan dia punya overall transform control kat sini. Dia punya box ni, check box. Then saya akan besarkan. So yang untuk version yang CS6 kat saya, CS6 dan ke bawah lah CS6, CS5, untuk kita nak besarkan ataupun kita nak resize kita punya image, kita kena tekan shift dan besarkan. Okay, tapi untuk yang version yang baru, CC, Creative Cloud, tak perlu tekan shift, kita just terus besarkan je. Okay, CS6 dan ke bawah perlu tekan shift untuk besar ataupun kecilkan untuk kita dapat dia punya proportion image tu betul. Maksud saya macam tak adalah bila kita tekan untuk kita besarkan, kita akan berubah size dia. Dia jadi terbalik, jadi kurus, okay, jadi lebar, jadi panjang, right? So untuk betulkan proportion CS6 dan ke bawah, kena hold button shift yang besarkan. CC dan ke atas tak perlu dah hold shift button, and just terus proportion dia terus betul. CC dan ke atas, untuk Photoshop CC dan ke atas, kalau kita tekan button shift sambil kita buat transformation, dia akan jadi berubah dia punya proportion ataupun bentuk asal subjek tadi lah. Right? Okay. And kalau nak lagi macam kalau ni, dia akan berubah tempat. Okay, kalau kita cuma just gerakkan ataupun kita resize, dia akan berubah tempat dan kita terpaksa letakkan macam kalau kita nak tengah, adalah dia punya guideline di tengah. Okay, kalau nak lebih terus, tak nak ubah dah tempat nanti, nak terus dia still terus kat tengah. Macam sekarang dia dah kat tengah, kita nak resize tapi kita nak maintain the subject dekat tengah, kat middle of kita punya red setting ni, kita akan tekan button. Cik Asri, ya. Boleh tak ulang balik daripada logo tu nak masuk atas satin ni macam mana? Oh, okay, boleh. Saya just drag masuk gambar. Ya, saya delete balik. Macam tadi kita dah ada, first kita dah ada logo apa, layer red satin ni. Okay. Then cuma pergi balik kepada gambar yang kita nak drag ni. Macam untuk next ni saya akan drag logo polymask ni. Okay. Drag and just release atas kawasan layer red satin. Okay. And release. Yang itu ada. Sama juga pun boleh juga kalau kita nak open. Maksudnya kita masih dalam layer ni lah, kita masih working dalam layer ni. Yang kita open, select layer dan open, dia akan open kat sini. Sama juga kalau dia open kat sebelah ni, just select move tool, klik and drag masuk dekat sebelah ni. Still the same. Cuma dia akan okay. Drag dia ke sebelah tu betul, drag je.
Cuma kalau kita kalau kita open through button file ni, dia akan buka new tab lah. Cuma kalau kita drag, dia tak ada new tab. Tapi function dia masih sama. Kalau saya drag, dia terus di sini. Dia takkan ada new tab. Okay, so ada yang nak rename tadi tak jumpa kan. Okay, rename. Okay, sama. Still, kita masih gunakan move tool kat atas ni. Kita still guna move tool untuk gerakkan di subject. Dan kita select layer logo polymask and double click. Bukan double click yang instant double click tu. Between first and second click ada delay. Then tekan rename. Dia akan naik lah boleh rename. Okay. Right. So rename. Ya, Asri. Yes, sir. Bila saya nak masukkan logo polymask tu, dia keluar not enough memory. Macam mana? Tak boleh ni support. Mungkin PC tu pun laptop. Saya guna laptop office, PC office. Not enough memory Penuh tu laptop tu. Mungkin laptop tu dah. Bukan laptop, PC office. Mungkin PC tu dah penuh kot kan. Ni PC baru pun. Baru dapat bulan puasa, sebelum bulan puasa. Mungkin enough memory Maksudnya dia naik enough memory, selalunya mungkin pun boleh edit balik dekat bahagian preference tadi. Cuba edit apa pergi kat bahagian preference. Dekat bahagian general tadi. Edit preference general. Cuba puan pergi dekat bahagian kita pergi terus ke bahagian performance. Bahagian performance. Mungkin puan boleh cuba turunkan sikit kot. Bahagian yang bawah ni yang ada warna biru ni. Mungkin turunkan lagi dia punya idea ranking. Macam ni dia ada tunjuk percentage dia. Mungkin boleh turunkan percentage tu dia berapa yang puan ada sekarang tu. Turunkan sikit. Mungkin try lah. Turun mungkin dalam 10% ataupun 15% daripada apa yang current ada sekarang. Then click OK. Lepas tu cuba puan drop balik gambar tu dekat atas red setting tadi. Okey, saya cuba. Okey. Baik, tak apa. Okey, saya just kita go cuba balik. So, kita pergi select layer polymask ni. Kita akan resize atau nak besarkan. Okey, kalau saya tak nak dia ubah tempat kalau kita just resize biasa, dia akan berubah lah Sekejap ada, kalau kita kecilkan dia boleh ada kat kanan, bawah. Bisa besarkan balik ke sini. Dia boleh ada kat atas, kiri. Right, kalau kita tak nak berlaku terlalu banyak perubahan dekat layer. Doktor, nak resize tadi ambil apa? Nak resize tadi? Okay, masih sama. Kita dekat tepi ni kita menggunakan move tool. Okay. Menggunakan move tool kat atas kali ni. Yang ada logo arrow 4 segi ni. Macam sebelum 4 ni. Okay. Dan kat atas ni kita tengok ada satu titik sini show transform control. So kita kalau button tu belum ada tick, just klik untuk tick show transform control, dia akan naik lah dia punya checkbox yang ada dekat setiap subjek tadi. Okay, tick show transform control dan pilihlah kawasan yang subjek yang kita nak resize. Kalau kita nak resize red setting lah, nampaklah dia akan naik checkbox dekat sekeliling kawasan gambar red setting tadi. Ataupun kalau kita nak buat untuk yang logo polymask ni, just select layer polymask. Okay. So, semua kalau boleh waktu kita buat ni sentiasa je buka bahagian layers ni. Okay. Untuk bahagian layers ni sentiasa buka untuk senang kita tengok nanti. Siapa yang belum saya punya layer red setting tu kan, kenapa ada lock? Kalau yang nak ada lock tu mungkin pergi dekat yang gambar logo lock tadi. Just klik dekat logo lock tu untuk unlock. Oh, okay.
Klik kat logo lock tu. Okey, jadi dah jadi. Okey. Terima kasih. Alright. So saya nak transform. Sekali. Saya tekan untuk lebih tak nak berubah. Bila kita nak resize logo, kita tak nak dia ubah kedudukan atau ubah tempat setiap kali kita resize, kita akan hold button alternate. Kita tekan hold button alternate dan kita resize. Dia akan stick dekat dia punya original place, tapi kita dapat resize dia. Okay. Tapi dengan syarat kita hold button alternate dan kita resize. Kita rasa okey, kita klik atas ni. Dia macam ada dua ni. Setuju, tak setuju. Kalau tak setuju, dia akan kembali kepada bentuk asal. Mungkin ada perlu, adalah benda tak kena kan. Kita boleh tak nak ataupun tak setuju tadi. Dan kita buat balik. Saya hold button alternate. Besarkan. Saya nak sini dapat. Right. Kalau saya puas hati dengan kita punya resize shape, kita punya resize ni, just klik tick ni untuk tuju dan dia akan berubah size apa kita tick. Saya akan tutup kita punya transformation form ni. Okay. Transformation form ni saya akan tutup. Saya akan untick balik kat bahagian atas ni. Jadi kita akan untick. Bila kita tutup kadang-kadang, bila kita buat editing, bila kita tutup, kita select button layer red setting, kita bertukar-tukar layer. Kalau ada lebih daripada 2 layer, setiap kali mungkinlah akan ter-resize secara tak sengaja. Lepas tu terpaksa nak betulkan balik, terpaksa. So seeloknya kalau dah tak ada nak buat apa-apa resize dalam kita punya editing, just tutup je transformation form. Bisa sebabkan untuk tab tepi ni dah tak boleh resize dah saya rasa. Tapi saya akan letak kat sini, dia akan naik lah. Dia akan naik cursor dekat situ. Boleh nampak kalau saya buat macam ni? Mana yang sebelah satu lagi? Hide tab tepi sekali. Tak nampak tu. Sebelah sini Sebelah sini. Doktor yang sebelah, kalau dari pandangan saya sebelah kanan ni lah. Bukan yang tu yang ada sebelah sini dia nampak apa ni. Sebelah sini. Tepi lagi tu ada satu baris tu. Baris ni mungkin boleh hide kot kalau tak guna sangat. Okey, saya hide ni. Okey. Lepas tu tapi masih lagi jauh tu. Rasanya kena tak silap saya kontrol ataupun window tekan plus. Dia untuk window punya zoom. Nak window zoom? Tak. Bila doktor tunjuk tu, kita tak nampak mouse tu duduk kat mana. Jauh-jauh, dia rasa nampak jauh. Sekejap boleh dah ni. Dah zoom sangat ni. Boleh? Ni dekat sangat. Dekat sangat? Dekat sangat. Sekejap. Dia sikit pun tak apa. Sebab saya punya double screen lah. So dia jadi macam pelik sikit saya punya double window ni. Okay. Dia akan termasuk ke screen sebelah. Sebab yang pengajar sebelum ni nampak macam dekat sikit. Jelas lah yang dia tunjuk tu. Itu je lah. Sebab saya punya double screen lah. Nampak dia akan termasuk ke screen gambar ni. Saya tak tahu. Thank you doktor, thank you. Tak apa. So nanti takut saya edit, lepas tu nampak pula gambar tuan-tuan yang perempuan kat tepi nanti lagi pedih nanti. So tak apa, nanti tool yang saya guna tu rasanya tak adalah macam dia macam banyak sangat. Okay, saya cubalah minimumkan tool yang saya guna nanti. Right, after kita resize, okay, so dah jadi macam ni lah. So saya make sure kedudukan layer dia akan ada logo Polymask akan berada di atas logo red setting lah kat sini. Right. Okay, then next step saya akan convert. So kita akan select layer Polymask. Okay. Gunakan move tool saya masih gunakan move tool kat sini. Okay. Tak boleh tak boleh
Oh, dia terus 200%. Tak ada jadi pelik. Right. Okay, saya akan right click dekat logo Polymas. Okay, saya akan right click kat logo Polymas, dia akan naik menu, banyak menu macam ni. Dan saya akan convert to smart object. Okay, so select layer logo Polymas, right click. Then saya akan pilih convert to smart object. Okay, convert to smart object. Then okay, dia akan proses, then automatic lah dia dah convert. Kita dah select. Okay, right click, convert to smart object. So layer Polymas ni kita right click di layer Polymas dan kita convert to smart object. So kenapa kita convert to smart object? Okay, bila certain file yang kita dah convert to smart object, folder ataupun layer tadi yang kita dah convert to smart object, dia akan record ataupun dia akan ada trace of apa yang kita dah nak buat next untuk editing dia. Maksudnya kita akan boleh masuk banyak editing di dalam layer yang kita dah convert to smart object, and kita boleh tengok apa yang ada nanti. Dia akan naik satu list dekat bawah layer yang kita dah convert to smart object. Okay, so kita dah convert lah layer ni, convert to smart object. Okay, kalau kita tak convert to smart object, apa yang kita buat editing, dia akan create new layers yang akan stack. Dia akan stacking dekat bahagian ni, dia akan jadi banyak. Tapi bila kita dah convert this layer to smart object, any editing yang kita masukkan nanti, dia akan terus ada di dalam layer ni saja. Atau kita boleh tutup, kita boleh tengok, tapi dia ada dalam di bawah layer ni. Dia tak akan stacking dekat banyak-banyak dekat kawasan layers ni nanti. So tu different lah kalau kita dah convert dengan tak convert tu smart object. Right? Okay, boleh so far boleh boleh ikut? Boleh right. Okay, kalau ada apa-apa nanti boleh tanya je Okay, saya teruskan Okay, saya teruskan. Dan kita lepas kita dah convert logo Polymas to smart object, dan kita select layers red satin. Okay, so saya dah select layers red satin kat sini. Okay, dan saya right click, saya pilih duplicate layers. Okay, select layer red satin, duplicate layers kat sini. Okay, so apa yang kita nak buat untuk kita punya the whole gambar nanti, kita akan cuba nak blendkan logo yang ada atau logo Polymas ni, kita nak blendkan di atas layer kain satin ni lah. So sekarang ni kain satin ni ada banyak lah. Kita ada tengok dia ada lipatan-lipatan dia dengan kain ni kan. Ada dia punya jalur-jalur lipatan semua. So kita nak blendkan logo ni di atas permukaan red satin ni yang dah ada form lipatan semua tu lah, right? So sekarang ni kita akan select red satin ni, kita akan duplicate layers. Okay, right click layer red satin. Okay, kita akan duplicate layer. Right, dia akan naik satu tab macam ni Okay, dia akan naik satu dialog box sebetulnya di dialog box. Saya selalu suka refer ni sebagai tab lah kot, right? Okay, so dia akan naik satu tab kat sini, duplicate layers, then kita ada ni lah nama dia, red satin copy, kita ada bahagian dokumen, yang lain kita tak boleh adjust. So dekat kawasan dokumen, kat dokumen sini, okay, saya akan pilih new. Okay, kat bahagian dokumen, saya akan select new kat sini. Right, saya select new. Right, so then kita boleh isi dekat box name tadi okay, kawasan name ni ada box kita boleh isi nama. So box ni saya akan isi nama
Okay, saya kasi nama lipatan besar. So lipatan besar means untuk this action, okay, action yang first ni kita akan nak dapatkan detail all the lipatan yang obvious, lipatan-lipatan yang obvious ataupun lipatan-lipatan yang besar yang ada atas yang setting ni tadi, right? So okay, dan untuk bahagian dokumen saya pilih new, dan kalau saya nama, saya letak nama dia sebagai lipatan besar. Okay, saya akan klik OK. Okay, saya akan klik OK kat sini. Right, automatic dia akan naik ke a new tab of folders kat sini. Right, kita perasan, so this is yang original tab yang kita dah guna tadi. Okay, ni original tab yang kita guna yang dah ada logo. So after kita klik OK, lepas kita rename lipatan besar, dia akan naik a new tab dekat sebelah sini. Okay, a new tab yang tak ada lagi apa-apa layers ke atas dia. Alright. Okay, dapat Boleh? Okay, boleh saya teruskan Boleh insyaAllah. Okay, saya teruskan Alright. After kita dah dapat a new tab dah appear dekat sebelah tab yang sebelum tadi. Right. Dan kita akan pergi, kita akan for now kita akan working on the new tab yang appear ni lah. Kita akan bekerja atau kita akan buat editing dekat a new tab yang dah appear tadi. So within the new tab that appear, kita akan select filter. Okay. Kita akan select image and adjustment, dan kita akan pilih desaturate. Okay, image, adjustment, desaturate. So atas sekali image, dan kita akan pilih adjustment, and kita akan select desaturate. Okay, right, then saya akan klik desaturate. Dia akan convert, hilangkan semua gambar. Dia akan desaturate, dia akan hilangkan semua color. So kita akan fokus on lipatan-lipatan yang ada obvious lah, yang lipatan-lipatan yang besar dan obvious yang ada dalam kain ni. So kita akan buang all the colours melalui image, adjustment and desaturate. Okay, image, adjustment, desaturate sini, right? Dan so gambar dah jadi black and white, and after kita dah convert ataupun kita dah desaturate di image, kita akan pergi ke bahagian filter. Okay, next step kita akan ke filter, and kita akan pilih blur, and kita akan select Gaussian blur. Okay, kita akan select Gaussian blur. Okay, boleh? Right, saya akan select Gaussian blur. Okay, blur. So, okay, kita tengok satu tab ataupun dialog box kat sini. Okay. Boleh Boleh? Boleh. Okay, saya teruskan. So, dia kena satu dialog box. Dr. Asri, ulang balik yang proportion blur tadi tu. Oh, okay. Right. So, next step lepas kita dah buat dia punya desaturate, saya akan pilih kat atas ni. Okay. Filters. Okay, filter. Right, filter. And okay, blur. And kita akan select. Okay, Gaussian blur. Dia ada banyak blur kat situ kan. Blur more, box blur, Gaussian blur, lens blur, motion blur, okay, radial, shape blur. So kita akan pilih Gaussian blur. Ya, pilih Gaussian blur. Okay, kita akan select, okay, from the top, filter, blur and Gaussian blur. Okay, kita akan select Gaussian blur, dia akan appear dialog box yang baru lah. Okay, ataupun tab yang baru. Okay, kita akan appear macam ni. So, kita akan tengok dekat bahagian preview. Okay, dekat this Gaussian blur tab ni, kita akan tengok kawasan.
dia punya preview yang kecil ni, ataupun kita boleh tengok juga dekat original image. Dia akan bertukar ataupun dia akan boleh tengok real time punya perubahan. Okay, so tengoklah. Okay, kita akan adjust bahagian radius ni. Kalau kita terus ke kanan sekali, ni dah efek dia. Blur sangat. Tak nak. Sekarang ni kita, apa yang kita nak cari, kita nak dapatkan, kita akan cuba blurkan the whole image of this setting. Tapi kita nak cari juga, kita tak nak hilangkan semua detail lipatan-lipatan yang obvious ataupun lipatan-lipatan yang besar kat sini. Okay. So kalau kosong, tak ada beza. So kalau kita ubah ke 176, lalu blur. So kita akan adjust around 9.6. Dia still 9.6 ni still a bit blur, tapi masih dapat lah kita nampak lipatan-lipatan yang besar dekat setting tadi. Doktor, minta maaf. Ya. Yang percentage tu kena buat 80% ke? Tak. Macam untuk gambar ni, saya nak decide go for 15. Saya nak go for 15. So, dia tak terlalu blur dan dia tak juga terlalu sharp. Dia tak terlalu sharp dan dia tak terlalu blur gambar ni. Kalau kita go for 80%, let's say we go for 80%, blur. So, kita dah terus tak nampak detail-detail lipatan yang besar-besar tadi kat dalam kain ni. So, kita nak macam ni. So, kita nak sedikit blur, tapi still all the detail yang ada dekat lipatan-lipatan yang besar ni appear, boleh nampak lagi. Okay. So 18 tu maybe, mungkin 15 tu tadi macam agak banyak, saya cuba 12. So meanings, kalau kita guna different image daripada apa yang saya bagi, yang kita tengah buat sekarang ni, so dia punya percentage of blur tu akan berbeza. Okay, so tuan-puan kena tengok sendirilah hasil bila kita ubah ni, tengok hasil dia macam mana. So meaning if lepas ni tuan-puan buat baru tanpa guna gambar yang tuan-puan cari sendiri, so dia akan berbeza lah. Dia tak semua gambar akan menggunakan percentage version blur yang sama. So kita akan tengoklah based on instinct kita ataupun kita rasa macam dah sesuai, kita akan pilih percentage tu. Okay, jangan guna lepas ni semua gambar letak yang percentage yang sama. Okay, so saya rasa saya nak stay untuk gambar ni saja. Okay, saya akan pilih Gaussian blur 12, radius dia 12. Okay, saya puas hati dengan radius dia 12 sebab dia blur sikit, tapi in term of the detail lipatan-lipatan yang ada dalam gambar kain ni still appear, okay, tak hilang. Right. So Gaussian blur saya akan maintain 12 untuk dia punya lipatan dia. Ni saya akan klik. Okay. Okay, dan after kita klik OK, saya akan pergi ke file dan saya akan save image ni as PDF, PSD, right? Okay, saya akan save. Okay, lepas kita dah desaturate dan lepas tu kita dah apply Gaussian blur dekat gambar yang new tab ni, saya akan save gambar ni. Okay, saya akan save gambar ni as PSD. Okay, format PSD. Right, so nama file lipatan besar. So untuk senang lah, untuk next step kita akan rujuk based on nama file yang kita dah buat tadi lah. So saya maintain the file name lipatan besar and kita akan save type dia sebagai Photoshop lah, format Photoshop. So saya save dekat folder task 1 ni. So sebab nanti untuk kita nak extract balik file ni, mudah lah, dia akan terus extract dekat file folder yang sama. So taklah perlu kita cari-cari file yang kita dah save as Photoshop ni. Right. So save as nama lipatan besar. Untuk kita nak extract nanti kita save as Photoshop file ataupun .psd dan kita save. Connect dialog box ni, just OK. Dia connect percentage ni, saving. OK, dia dah save. Okay, after dia dah save, boleh check balik dekat kita punya folder. Saya save dekat folder task 1. So dah ada dekat sini. Okay, dah ada file Photoshop.
okay, dengan nama lipatan besar dekat folder task 1. Saya save dekat folder task 1 untuk nanti untuk saya nak extract balik file ni mudah sikit. Ya, boleh juga kau nak save dekat desktop ke, nak save dekat another folder ke. Just purpose saya save kat sini untuk mudahkan next step untuk saya extract lah. Right, kita dah check dekat folder yang kita save tu ada. Okay, file dah ada. Okay, file dah ada, dah selamat save sebagai Photoshop file. Dan kita akan delete. Kita akan tutup kita punya a new tab tadi ni. Okay, tutup new tab tadi. Dan kita berbalik kepada tab asal yang kita buat mula-mula tadi, yang ada, dah siap ada logo Polymas dekat atas red setting tadi. Okay, boleh? Boleh saya teruskan ke? Ke rasa dah macam jauh sangat saya Boleh. Boleh. Ini okey sikit pada semalam. Senang lagi ajar macam ni kan daripada ajar budak-budak saya. Okey, saya maksudnya walaupun background accounting ada, engineering ada, semua boleh buat ni, kira alhamdulillah lah. Okey. Right, next step kita akan ulang benda yang sama juga macam tadi. Kita akan select red setting, kita akan select folder red setting tadi kat sini. Okey. Kita akan select folder red setting. Dan lepas tu sama juga kita select folder red setting. Okay, kita akan right click juga sekali lagi. Kita akan ulang benda yang sama macam folder yang kita buat lipatan besar tadi. But untuk kali ni kita akan fokus on texture kain ni. So macam saya cakap tadi, kita nak cuba blendkan the logo ni dengan kain setting yang kita pilih ni lah. Okay. Tapi kita kena ingat, satu kita dah go through detail lipatan. Okay, lipatan yang besar lah. Lipatan yang obvious kat dalam kain ni macam kita nampak ni lah. Yang saya tutup ni sekejap, okay, kita fokus more on kain-kain ni. So lipatan-lipatan besar ni. Okay, all this. Tapi kena ingat, untuk lebih detail, kita kena ingat kain ni ada texture. So this is the texture kain tu. So dia bukan flat, plain colour, merah ni. So dia ada texture dia. Texture kain yang nampak okay, so untuk ada texture. So untuk this next step, kita akan buat next move untuk kita fokus on texture nanti. Bila kita nak blendkan logo nanti, dia akan blend sekali dengan lipatan yang besar, also the texture kain setting tadi. Right, so select layer red setting. Okay, dan kita akan sama juga macam tadi, kita akan right click and kita akan select duplicate layers. Kita akan duplicate sekali lagi layer ni. Okay, kita akan duplicate, so sama dia akan naik a new dialog box dekat sini. So kita nampak, okay, red setting, duplicate, kita dah duplicate from red setting, duplicate info kat sini. Then kita ada destination, document. So bahagian document kita akan ubah kepada new, sama juga macam tadi. Then automatic kita boleh tengok bahagian name, kita dah boleh isi kat bahagian nama tadi. Right. So untuk this new folder yang kita ulang macam the first step lipatan besar, saya akan ubah nama dia. Saya akan ubah texture kain. Texture bahasa Melayu, texture kain. Alright. So untuk this new folder yang kita akan buat semula, from duplicate layers and document, kita select new, then kita rename dia sebagai texture kain sebab kita akan fokus texture kain ni untuk kita nak blendkan nanti dengan logo yang kita dah ada tadi. Right, kita dah convert document into new, rename texture kain untuk this new folder and click OK. Automatic sama macam tadi, dia akan naik a new tab. Yeah, so a new tab as well. So this is the first step kita dah working yang dah ada logo on top of the setting. So kita akan tengok kat bahagian texture kain ni. Right, so this is new tab yang kita akan buat sekali lagi. Cuma kali ni kita akan pilih from the layer red setting tadi. Okay, kita akan pilih high pass. Kita akan go to filter. Okay, kita akan go to filter. So bawah sekali pada tab filter tadi, kita ke bawah sekali ada, dan kita akan pilih high pass. Alright. So filter.
pergi ke bawah sekali, ada, and high pass. Right, so filter others, high pass, so saya klik high pass, same, akan naik satu dialog box. Cuma kali ni kita akan betul-betul tengok dekat kawasan preview saja. Okay, nampaklah kat sini kalau kita preview all the detail yang ada di sini. Tapi kalau kita terlalu tinggi radius dia, so radius dia so far, kalau radius yang saya ada appear kat sini 2.0, contoh kalau saya naikkan katakanlah 30. So dia dah naik sekali dengan detail lipatan besar yang kita tak nak tadi. Sebab untuk this move, kita punya this move, kita nak fokus on texture sahaja. So kalau boleh bentuk-bentuk ataupun gambar lipatan kita tak nak pun dia appear. So meaning if we go for 30 dia punya radius, maksudnya terlalu banyak. So kita akan kita kurangkan balik. Okay, 6 masih nampak all the garisan lipatan yang besar tadi. Okay, so kita nak betul maintain texture ni. Kat preview, texture ni kena, the most important thing yang kena appear untuk kita punya this next move. Okay, 4 still 2.9, 2, 1, kita try 1 tengok. 1 detail macam ni je. So okay, kita dah kurangkan dia punya garisan dalam gambar ni untuk lipatan yang besar-besar tu dah tak ada. Tapi texture dia sikit. Kalau kita try 1.5, so okay. Okay, macam ni. Kalau 1.9 ni, so all the detail ni preview ni kalau nak tengok lah tak perlulah zoom sampai lebih daripada 100 so saya rasa 67 ni pun dah okey dah, ataupun 100 lah maksimum for the zoom ke preview. Okay, 9 so saya nak just 2. Right, so saya maintain lah 2. So radius 2.0, garisan ataupun lipatan besar yang ada kat dalam kain okay, just nice, tak terlalu obvious, but the detail is okay, appear kat kita punya preview ni. The detail dia pop out sikit lah the detail. Right, then saya akan klik okay, so automatic dia akan apply lah the high pass punya editing dekat kita punya layers back setting tadi. Then kita akan pergi ke image, okay, adjustment, dan kita akan pilih sekali lagi desaturate. Okay, sebab kena ingat walaupun kita dah pilih tadi high pass, sebenarnya masih ada sikit-sikit warna merah tu. Sebab untuk this move dengan previous move yang lipatan besar tadi, kalau boleh kita tak nak langsung ada unsur-unsur warna asal yang ada dekat kain tadi. So untuk play safe, kita nak reduce ataupun hilangkan terus warna merah asal dekat kain setting tadi. Kita go untuk image and adjustment and saya desaturate. Desaturate ni saya hilangkan lah, saya convert to black and white terus gambar tu. Right, so saya desaturate color, select, okay, image, adjustment, desaturate. Okay, select. So automatic lah dia akan hilangkan all the saturation, red saturation lah, merah, saturation merah pada kat sendiri. Right. Sama juga, then kita dah apply high pass and desaturate dekat these new layers. Kita save, sama kita save as a new Photoshop file juga. So saya save sekali lagi. Okay, sama, saya akan save juga dekat folder task 1 untuk memudahkan extraction for next move tadi. Okay, texture kain. Okay. So dengan nama file texture kain. So yang file yang kita pilih, yang kita buat awal tadi fokus on lipatan lipatan besar dekat setting. So for this high pass and desaturate move ni, fokus on texture kain, file name texture kain, save type, kita save as Photoshop ataupun .psd. Then kita akan save di tempat yang sama di folder task 1 and save. Okay, dan double check folder task 1. Okay,
dah ada tekstur kain. Okay, so kita dah ada, so far kita ada 2 file Photoshop, satu lipatan besar dan satu tekstur kain. So dah check, dah memang ada file-file yang kita dah save format TXT tadi, 2 file tu, dan kita tutup folder tu, dan kita akan berbalik kepada tab asal yang kita buat awal-awal tadi yang ada red setting dengan logo Polymas. Okey, setakat ni okey. Ni ada ada internet. Okay. Ada internet down ni. Yang untuk ni siapa yang tanya ni? Yang untuk yang tanya dekat WhatsApp ni, berapa radius untuk radius tekstur kain? So untuk radius tekstur kain based on gambar yang kita guna adalah saya guna 2.0 radius untuk tekstur kain. Okey. Macam saya cakap awal tadi, kalau kita guna image yang lain, mungkin radius dia akan berbeza. So kita tak boleh assume semua gambar akan menggunakan radius ataupun setting yang sama. Kita kena tengok jenis-jenis gambar. Mungkin contoh lepas ni tuan-puan nak try guna, saya guna kain satin sebab dia punya lipatan dia cantik lah, nampak smooth. Okay, mungkin lepas ni tuan-puan nak cuba guna kain jeans. So tekstur dia pun dah berbeza, tekstur jeans. So lipatan ni pun mungkin akan berbeza kan, lipatan jeans sebab kain dia keras kan. So mungkin radius tu akan berubah, tak boleh guna radius yang sama. Okay, cuma Dr. Asri. Ya. Ya, yang bahagian tadi kita ada buat dua untuk setiap satu tu kita ada buat 2 bahagian kan. Satu kita guna yang filter tu, satu kita guna yang image tu kan. Ya, betul. Jadi dia sebenarnya dia tidak perlu ikut mana-mana turutan lah. Kita boleh buat mana-mana satu dulu lah. Kita boleh buat filter dulu. Kemudian buat image ataupun memang dia kena ikut urutan dia. Untuk ada yang urutan ataupun just mana-mana dulu. Untuk 2 file yang kita buat, yang file yang kita save sebagai Photoshop tadi. Tadi kita ada guna untuk setiap 2 file, untuk setiap file tu tadi kita ada guna tools image dengan tool filter kan. Betul. Jadi yang itu tadi dia tidak perlu ikut mana-mana turutan lah. Maksudnya kita boleh start desaturate image dulu. Dia bukannya mesti filter dulu baru buat image desaturate dulu. Seeloknya kalau ikutkan boleh, tak ikut urutan pun boleh. Cuma kalau kita tak ikut urutan, saya takut contoh kalau yang untuk awal tadi kita guna desaturate dulu baru kita guna Gaussian blur. Takut kalau kita guna Gaussian blur dulu, contoh saya cuba buat, kita try buat balik sekejap, kita duplicate layers. Okay. Contoh yang awal kita guna lipat besar kan. Okay. Contoh alright. First yang tadi awal-awal kita guna image dan kita desaturate. Betul Okay. Saturate. Lepas tu baru kita ke Gaussian blur. Okay, baru Gaussian blur. Pun boleh juga kalau kita nak ke Gaussian blur dulu. Okay, kita nak ke Gaussian blur dulu. Gaussian blur. Okay, lepas tu baru kita desaturate. Pun boleh, tak ada masalah. Cuma beza dia, kalau kita Gaussian blur dulu, baru kita desaturate, saya takut nanti kalau kita buat Gaussian blur dulu, contoh kat sini, kita terganggu dengan warna yang ada kat sini. Sebab sekarang ni bila ada appearance of colour kat situ, kita akan selalu mata kita akan distract nak tengok the detail yang ada dekat kain tu. Sebab tu kalau untuk buat this move, saya lebih suka kita hilangkan warna dulu. So, kita hilangkan warna, so hilang satu benda yang kita dah boleh distract kita. So, kita hilangkan warna dulu. Tapi kalau ikutkan, kalau macam ada setengah orang dia kata macam dia boleh je kan, dia boleh je bekerja walaupun benda tu ada warna yang setengah orang distract, boleh je, tak ada masalah. Cuma untuk kita nak elakkan distraction lah sebenarnya, saya hilang ke warna dulu sebenarnya tadi tu. Okay? Ya, okay, boleh? Alright. Boleh, ya. Okay. Boleh saya teruskan? Okay, ada ke yang tertinggal ke? Ada yang kod saya sangkut-sangkut ke kat tempat dia? Saya teruskan Boleh.
Alright. Okay. Okay, just double check. Kita dah ada 2 file Photoshop yang kita save. Satu nama lipatan besar and satu kita ada file Photoshop yang nama kita dah rename sebagai texture kain kat dalam folder task 1 tadilah. Right. Next move kita akan select logo layer. Okay. Kita akan select logo layer ni tadi. Okay. So kita tadi yang awal tadi kan kita dah convert logo layer ni kepada logo smart object, betul kita convert this layer sebagai smart object. So sekarang ni kita akan lakukan editing dekat logo layer ni, logo polymask ni. Kita akan logo polymask, so kita akan select logo polymask dan kita akan pergi ke bahagian filter. Alright, pergi ke bahagian filter dan kita akan pergi ke bahagian distort. Okay, filter, distort, displace. Okay, okay, select logo polymask, filter dan pergi ke atas sekali bahagian filter dan kita akan pilih distort dan kita akan pilih displace. Okay, lalu filter, distort, displace. Okay, then saya akan klik displace. Right, dia akan naik satu dialog box macam ni. Right, dia akan ada dialog box macam ni. Okay, horizontal scale 10, vertical scale 10. So semua kat bawah ni saya akan biar default je lah. Displacement map, stretch to fit, undefined areas. So saya akan select repeat edge pixel and amplify data in smart object. So dia dah detect kita punya layer tadi smart object lah. So horizontal scale 10, vertical scale pun 10. So then semua yang bawah ni just biar default. So tak perlu ubah apa-apa lah. So saya akan klik OK. Tak ada apa-apa perubahan. Just make sure horizontal scale and this vertical scale adalah 10-10. Kita akan start dengan 10-10 dan nanti kita akan berubah lagi. So kita akan start dengan 10-10, kita akan tengok effect dia nanti. Right. Then saya akan klik OK. And dia akan appear kat sini a new dialog box. Dia akan minta kita nak extract. Kita nak extract mana dulu. Okay. Dia akan naik 2 file pilihan yang kita dah buat awal tadi. Yang kita dah save sebagai file Photoshop. Kita ada 2 file iaitu texture kain dengan lipatan besar. So untuk this move saya akan pilih texture kain dulu. Tak ada masalah, boleh pilih mana-mana dulu pun tak apa. Cuma saya nak pilih texture kain dulu. So saya akan select file Photoshop texture kain yang kita dah buat edit tadi. Select, dan saya akan open. Dan kalau kita tengok dekat custom layers, bahagian bawah gambar polymask tadi ataupun logo polymask, automatic kita dah apply display kat sini. Kita pasal. Okay. Add the layers tab, okay. Bahagian tab layers, logo polymask, layer polymask, bawah layer polymask ada display. Maksudnya dah ada satu editing display yang kita dah masukkan dekat layer polymask. Ini kita boleh tutup lah kalau tak nak tengok. So itu sebab tu kita dah convert awal-awal smart object, kita dah convert logo ni kepada smart object. So dia akan stack dekat bawah dan kita boleh tutup je. Kalau kita tak convert tu smart object, layer tu akan bertambah jadi 3 layer, 4 layer, dia akan jadi banyak dan kita akan jadi susah lah, dia tak tersusun lah untuk kita buat editing. So apa beza dia sebenarnya? Kita buat displace dan kita select texture kain tadi. So saya zoomkan nak nampakkan dia different. So kita tengok kat sini Okay, kat kawasan garisan ni. Ini garisan warna oranye ni. Oranye ni nampak. Okay, contoh ini kalau saya tutup saya tutup effect display dekat logo ni. Kalau saya tutup, so this is logo asal, straight je. Okay, this is after kita apply display dekat logo polymask. Okay, dia jadi tak straight. Dia dah start blend dengan texture kain satin tadi. Kalau rasa macam tak cukup 10,
Boleh ubah. Tadi kita start dengan vertical, dengan horizontal scale 10-10. Nak efek yang lebih sikit, sama. Kita pergi kat displace yang ada dekat bawah logo Polymas tadi. Okay. Select displace tadi balik. Okay, double click displace. Dia akan naik balik kat sini. So, kita dah awal kita pilih 10-10. Mungkin kita naikkan sikit, kita naikkan 5. Okay. Kita naikkan horizontal scale 15. Vertical scale pun kita naikkan 15. Okay. Saya suka samakan vertical dengan horizontal, saya suka samakan. So, senang nanti untuk kita ingat. Kalau kita guna vertical scale dia lain, horizontal scale dia lain. So, efek dia takkan macam sama. Dia akan jadi, efek dia akan jadi berat sebelah. So, untuk vertical dengan horizontal scale, saya akan gunakan amount yang sama lah. So, tadi kita start dengan 10, efek dia kat belakang ni. So, kita up sikit dia punya efek. From 10, kita up to 15. Okay, horizontal 15, vertical scale 15, dan saya klik OK. Dia akan minta balik. Kita punya apa yang kita nak display tadi. So, kita akan display sama juga. Tekstur kain masih dalam penggunaan tekstur kain. Cuma kita naikkan scale dia from 10 to 15. Okay, select tekstur kain, open. Ya, nampak dia akan jadi banyak sikit dia punya. Tekstur tu dia akan masuk banyak sikit dekat logo. Ya, so kalau kita tutup gambar mata ni. Okay. So this is the original before kita apply tekstur kain dekat logo. So this after kita apply display dekat logo Polymas tadi. So far the obvious one kita akan nampak dekat outline tepi lah. So far. Sebab kita akan go for next move untuk yang lipatan besar kat atas ni. Okay. Boleh. Boleh saya teruskan Kita sesi pagi ni sampai pukul apa 10. Oh, bukan 10.30. 10 hingga 10.30 rehat. Oh iya ke? Okay, saya cepatkan. Right. Okay, then untuk next move sama. Kita pilih balik layer Polymas tadi. Kita select balik layer Polymas tadi ni. Okay, kita select balik logo Polymas. Dan kita pergi balik to filter sama. Ulang benda yang sama. Kita pergi to distort and displace. Sama juga. Filter, distort, displace. Dan kita klik displace. And dia akan naik benda yang sama. Sebab last displace yang kita guna, kita dah set 15. So dia ada lah memori yang dia dah recall. Last kita guna 15. So maintain je. Mungkin sebab saya rasa 10 ni tak berapa banyak ataupun tak berapa nampak efek dia. So saya maintain juga scale from horizontal and vertical to 15. So all the below ni just set to default, tak perlu ubah apa-apa. Then just click OK. And same from previous move, dia akan minta apa yang kita nak masukkan untuk this display move. Okay, saya akan pilih tadi kita dah go for tekstur kain. So next one kita akan go for lipatan besar. Select your lipatan besar file, TSD file. Then open. Done. So apa jadi? Tengok kat sini. Logo tu automatically so far dia dah ikut shape lipatan kain tadi. Kita zoom sikit kat sini. Kalau kita boleh tengok dekat all tepi the detail. So dia dah berlekuk-lekuk ikut lipatan yang ada atas setting tadi. Kalau rasa macam Cik Asri minta ulang lagi sekali boleh? Oh boleh. Sekejap Okey. Okey, sekejap. Okey, terima kasih. Kita nak tanya, Ya. kalau macam ni kan dia dah ikut lipatan kain ni, dia nampak elok ke? Ni kita, ke macam mana? Ke depends on kita punya apa yang kita nak edit tu? Ni tak habis lagi. Ada lagi next step lagi. Okay, alright. Okey, saya ulang balik yang lipatan besar tu. Same, sama. Kita pilih dekat bahagian layer, kita select the layer from logo Polymas. And kita go to filter. And distort. And kita go for displace. So after select the layer from the layer logo Polymas,
kita akan pergi ke atas sekali, kita akan pilih filter, kita akan go for distort dan kita go for displace. Dan kita akan select the displace move, dan kita akan a new dialog box akan appear kat sini. So same, sebab last one kita dah guna 15 for texture kain, so dia suggest kita guna 15 jugalah for this next move. So tadi kita dah try 15, okey lah kot. Kali ni saya nak cuba naikkan sikit. Okay, saya naikkan 18 kot. Selalunya tak perlu lebih daripada 20 lah selalunya. Seeloknya lah. Seeloknya in certain case jangan pergi lebih daripada 20. Saya takut dia jadi macam kain tu dah keromot sangat takut dia keronyok sangat kain tu. So in between 10 ke 20 tu mungkin range number yang kita boleh eksperimen lah untuk kita buat this move. Alright. So from 15 saya up sikit tadi 15, kita up for 18. Dan bahagian bawah ni just default, tak perlu ubah apa-apa. So horizontal scale 18, vertical scale 18, dan saya klik OK. Then dia akan minta kita upload apa yang kita nak display kat kawasan ni. Saya akan pilih file TXT lipatan besar yang kita dah buat for previous move tadi. Right? So select lipatan besar. Okay, select lipatan besar and open. Dia progress, done. Okay, so dah nak habis dah, sikit lagi, last move. So far kita boleh zoom sikit. So this is, kita tengoklah outline dia kat sini. Dekat kan. Okay, so kalau kita tutup the visibility of lipatan besar kat sini, dia yang mana the latest move akan sentiasa akan ada kat atas. Okay, the previous move yang mana dia akan turun-turun ke bawah lah. So yang mana yang latest move dia akan stack dekat atas. So this is yang atas ni adalah lipatan besar lah. Okay. So kita tutup sini. Ya. Kalau kita dah just double click dekat displace yang ada dalam layer tu. Okay. Lepas tu kita buat perubahan. Okay je ke? Dia akan sama. Maksudnya kita double click displace ni. Okay, kita double click dia akan naik balik display ni kan. Boleh kita boleh buat perubahan. Okey. Tak. Okey. Kenapa saya nak cari balik saya punya ni file edit image tu sebenarnya. Klik mana dia tak. File Photoshop tu. Maksudnya kalau kita just double click balik mana-mana displace ni, kita masih boleh ubah dia punya vertical dengan horizontal. Maksudnya dia tak replace lah, dia buat new one lah. Dia tak replace, dia akan just benda yang sama, dia akan ubah je. Okey. Dia tak replace, dia hanya ubah saja. Sekejap. So saya punya file edit taskbar tu kat mana sebenarnya? Dia hilang. Edit taskbar yang mana? Sekejap. Yang atas sekali tu file edit image layer tu kan, kita punya filter line tu tak ada. Saya nak appear balik. Sekejap. Puan buat macam mana hilang? Tiba-tiba je tengah tak buat apa-apa pun. Sekejap. Saya check Hangkok agaknya. Sekejap. Saya cuba. Tak apa. Teruskan je. Saya buat yang cara doktor buat tadi. Okay. So dia okey lah kan. Right. So, okay, ada few more lagi tinggal kita punya ni dah nak siap dah. Okay, after kita dah apply dah dua display yang kita dah apply kat sini. Right, so satu kita dah blend the texture, the logo texture dengan setting, and kita dah apply juga the display on the lipatan on detail kain tu dekat logo. Still kita masih bekerja dalam layer polymask tadi. So still kita select juga balik layer polymask ni tadi. Okay, dan kita go for right click dan kita akan ambil blending option. Okay. Sama, select layer polymask, right click, blending option. Okay, layer polymask, right click, blending option, dan saya select blending option. Sama, akan ada a new dialog box akan appear kat kita punya Photoshop macam ni. Okay, so nama dialog box ni adalah
layer style. Dia connect layer style lah. So kita dah select kat sini blending option yang atas kali ni dah connect blending option. So dekat dialog box blending option ni kita hanya akan adjust bahagian bawah ni, underlying layers. Okay, bawah ni ada satu gradient daripada hitam, dia gradient sampai putih. So kita akan apply underlying layers saja. Kita akan hanya usik sikit bahagian underlying layers. Okay, ni saya ulang balik. Doktor maaf boleh ulang semula. Okay, tak apa, saya ulang balik. Okay. Okay, kita select layer polymask. Okay, layer polymask ni, atas ni, kita select layer polymask. Okay, dan kita right click. Kita right click, kita ambil atas sekali, kita ambil blending option. Okay, so kita select layer polymask, right click, dan kita akan select blending option. Okay, then kita akan select blending option. So dia akan appear satu dialog box. Okay, this is the new dialog box yang appear after kita select the blending option tools. So okay, kita dalam mode blending option lah kat atas ni. Blending option, kalau kita tengok kat atas ni, blending option. Dan kita tengok sebelah kanan, bawah sekali sebelah kanan ada satu gradient color. Okay, ada gradient bar, ada gradient bar kat sini yang ada tulis tu underlying layers. Kita hanya akan usik bar, gradient bar underlying layers ni saja. Apa yang kita akan cuba usik kat sini? Okay, kita tengok bawah sekali ni ada bar yang nama dia underlying layers. So kita ada satu arrow ada satu arrow yang kat sebelah bawah warna hitam ni. Okay, kita akan gerakkan dari arrow yang bawah warna hitam ke kanan. Okay, so kita akan nampaklah efek yang ada dekat belakang. Gambar ni dia akan real life punya adjustment kita akan nampak. Jangan sampai hilang kalau saya terus ke kanan, hilang terus logo polymask. So kita tak nak sampai hilang. So apa yang kita nak cari dekat sini, saya betulkan balik default. Okay. So saya gerakkan sikit, tak nampak lagi sampai naik. Okay, nampak ada effect sikit kat sini. Ada effect sikit. Mungkin saya akan stop kat 30 lah. Saya akan stop kat 30. Okay, maksudnya dekat bahagian gradient bar underlying layers, arrow sebelah bawah yang hitam tu saya akan gerakkan ke kanan sampai dia naik kat sini 30. So far, sebab bila 30 kita nampak efek dia kat sini. So efek dia macam ni bila 30. Alright. Boleh Ada yang pegang dahi dia ni. sikit lagi. Nasihat dah. Doktor nak tanya. Ya. Saya punya efek tu kan dekat yang orange tu je. Dekat yang kelabu tu dia tak naik macam doktor lah. Ke tak apa? Tak apa dulu. Jadi kita boleh betulkan lagi sekali. Okey. Tak apa dulu, biar je dulu so far. Okey, boleh Lepas kita gerakkan sikit bahagian gradient bar underlying layers ni, kita gerak ke kanan sikit. Saya gerak ke kanan, saya punya amount dia naik ke sini 30 lah so far. Next move kita akan, arrow ni dah satu. Kita akan split arrow ni jadi dua. Okay, how to split this arrow? Kita just hold button alternate. Okay. Kalau siapa yang pakai Mac, kalau siapa yang pakai MacBook, dia akan hold button option. Kalau siapa yang pakai Windows, just hold button alternate. Okay, kita hold button alternate button. Kita pergi dekat arrow tadi, yang arrow hitam tu, dan kita pisahkan dia. Okay, pisah kita adjust lah. Okay, lepas tu kita boleh lah lepas kita punya button alternate tadi. So far, macam ni, dapat? So, kita punya arrow tadi dah split dua. Macam mana nak split arrow? Hold button alternate. Okay. Macam mana nak split arrow ni? Kita hold button alternate. Ataupun siapa yang pakai Mac, just hold button option. Siapa yang pakai Windows, just hold button alternate. Klik dekat arrow ni, dan tarikkan dia ke kanan. Dia akan pecah kepada dua. Kita akan split arrow tadi.
Okay, done. Then in the same time, lepas tu kita masih boleh adjust lah arrow tadi. Kita dah pecah dua kan. Satu masih boleh adjust lagi ke kiri kanan. Okay. Sampai kita tengok lah effect dia akan appear kat sini. Effect dia. So kita apply lah. Based on tengok kena ke tak shadow dia dengan logo tu. Dia punya highlight tu sesuai ke tak. Macam ni saya tengok. Okay, shadow ni ngam lah masuk kat sini. Sama dengan logo. Ni pun bahagian bawah ni pun shadow dia kena. So shadow ada highlight kat sini. Dan saya puas hati. Kira doktor sekali lagi tunjuk yang boleh jadi dua. Oh, dia boleh jadi dua tu. Okay. Okay. So far satu kat sini. Kan? Okay, macam mana nak jadikan dua arrow ni tadi. Dekat keyboard kita, button alternate tu, kita hold. Tekan, lepas tu kita tekan je, hold lama-lama button tu. Kita hold button alternate tu lama-lama, tekan. Sambil tekan tu, kita select balik arrow ni, kita tarik dia ke kanan. Boleh dapat? Dapat tak? Hold button alternate. Lepas tu, arrow tu, lepas kita hold button alternate, kita pergi ke arrow tu, kita pisahkan dia. Sebab arrow tu pun, kalau kita tengok betul-betul, dia ada satu garisan tengah ke arrow tu. Memang boleh dipisahkan arrow dia. Doktor, how come saya punya tu kelihatan macam airbrush, tapi doktor punya realistic je looking. Macam airbrush? Macam bayang-bayang saja macam airbrush. Mungkin dekat bahagian arrow tu, mungkin turunkan sikit yang bahagian yang ke kiri. Kiri tu turunkan sikit. I see. Cuba turunkan sikit. Dan yang bahagian yang arrow yang kanan tu pun turunkan kiri juga sikit. Lepas tu kita just main balik dengan kedudukan dia. Dia tak ada masalah bila dah sampai kat bahagian sini. Ni kita just more on apa yang mata kita tengok. Kalau kita rasa dah sesuai dengan color, sesuai dengan dia punya contrast, sesuai dengan dia punya brightness semua tu. Yang ni semua based on kita punya pengamatan lah. Bila dah masuk bahagian ni macam saya cakap tadi, dia tak ada specific number. Boleh dapat yang airbrush tadi. Dah betul dah? Okey. Alhamdulillah boleh. Terima kasih doktor. Okey, boleh saya teruskan Doktor, nak tanya. Saya punya dah yang orange tu dia dah jadi, tapi yang color grey tu dia macam tegak elok je, segitiga tu dia tak bengkok. Kenapa? Betul, saya pun ada masalah yang sama. Segitiga tu macam tertempik di situ kan. Yang segitiga tu dia bentuk segitiga elok je, dia tak bengkok situ. Oh, tak bengkok Mungkin dekat display tadi kot. Mungkin move kat display tadi mungkin kurang kot. Cuba check balik nanti kat display tu. Mungkin bahagian display tu mungkin ada kurang sikit kot. Sebab saya tengok dah pukul 10 ni, saya takut lagi terambil terlebih masa. Boleh ke saya teruskan sekarang ni? Boleh saya teruskan dulu sebab tengok dah pukul 10 dah sikit lagi. Okay, kejap. 10 lah, alright. Then saya dulu. All this, kita dah buat adjustment dekat underlying layers bar ni. It's okay. So far, mungkin ada yang rasa macam dah okay. Tapi, kalau rasa dah okay pun okay, tak ada masalah. Tapi just next move saya nak buat, mungkin setengah orang rasa macam tak realistik kan. Dekat kawasan orange ni pun nampak lagi macam ada merah satin tu. Dekat kawasan grey ni pun, tengok kawasan grey ni masih juga ada macam merah ni kan, macam tak sesuai. Setengah orang tak setuju, dia kata tak sesuai ada merah. Kenapa ada merah? Boleh kita nak hilangkan. Doktor, sorry, saya ada salah lagi satu. Saya tak tahu kenapa sekarang semua saya punya effect dah hilang. Dia tinggal display saja. So the shading tadi tu dah hilang. So saya kena pergi ke buat balik blending option. Saya pergi ke layer. Blending option dan blending option. So kenapa dia hilang ya? Alright, thank you. Mungkin tadi tak klik kot. I see. Okay, thank you. So bila kita buka, kita adjust apa-apa sekalipun, kalau kita tak klik okay, maknanya kita tak apply pun next move tu dekat layer yang kita nak tu.
I see. Okay, thank you. Alright. Okay, then last move yang untuk hilangkan a few yang effect merah dekat logo bahagian grey dan a few logo dekat orange ni ada sikit reddish effect sebab based on colour red satin tadi. Kita akan select layer satin. Okay, kat sini. Okay, kita akan select logo red satin. Then saya akan pergi dekat, after select logo layer red satin, saya akan hold button control. Okay, saya akan hold button control dekat control di button keyboard tu lah. Saya akan hold button control dekat keyboard. Saya akan klik dekat atas layer polymask ni. Okay. Hold button control. Okay, kita hold button control, saya akan klik dekat atas layer logo polymask. Jangan klik atas nama dia. Klik atas dia punya thumbnail yang kecil tu. Okay. Then dia akan select the logo. Okay, dia akan select the logo. Boleh boleh. Ulang? Sekali lagi, saya tak dapat. Okay. Kita hold dulu button control dekat keyboard kita tu. Okay, kita hold button control dekat keyboard. Okay. Kita hold button control kat keyboard kita. Kita nampaklah cursor kita dah bertukar logo tangan Kan cursor kita tadi ada bentuk tangan tu kan. Bila kita hold button control, dia akan naik satu square dekat kita punya cursor tu. Okay, after kita dah hold button control, kita akan klik dekat thumbnail kecil ni. Kan dekat layer polymask ada thumbnail yang kecil ni. Okay, hold button control dan kita klik thumbnail kecil tu. Okay, kita akan tengok gambar kita kat sini, dia akan automatic ada satu selection kat sini. Kita select kat sini. Alright. Then kita dah select button, dah select layer red satin. Okay, kita dah select layer red satin kat sini, bawah ni. Lepas tu, after dah done all this, kita akan pergi ke bawah ni. Ada yang logo separuh bulatan tu. Okay, ada logo bulat, lepas tu dia ada separuh separuh gelap dan separuh putih tu. Kita select layer ni. Dia akan naiklah banyak solid color, gradient, pattern, brightness, contrast tu semua. And kita akan select black and white. Okay, saya akan select black and white. Doktor, control tu masih tekan? Control tu dah tak tekan lah. Okay. Control tu kita hanya tekan lepas kita tekan layer logo tadi, lepas tu kita dah tak tekan lah. Kita dah lepas lah button logo tu. Okay, baik. Okay, done. So dah ada kat sini. Doktor boleh ulang balik? Boleh. Oh, boleh. Sekejap dekat, saya nak ulang dekat mana? Bahagian control ke apa? Masa mula-mula nak masuk red setting tu dekat logo polymask tu. Boleh tak? Logo setting. Sebab bila saya tekan control tu nak masuk dekat logo polymask tu dia hilang terus. Oh, okey, jap. Okey. Mula kita tekan control. Okey, tekan control. Kita hold control kan? Hold control. Then kita select dekat thumbnail layer kecil ni kan? Okey, ada satu thumbnail dekat bahagian layer polymask ni. Okay, kita select kat sini, kita klik. Okay, dia akan naik the selection lah. Okay, dia akan naik selection macam ni. Okay, lepas tu kita jangan klik apa-apa kat gambar ni. Kita jangan klik apa-apa kat bahagian gambar ni. Dan kita terus select layer red satin. Maksudnya tak ada berlaku apa-apa lah kita buat kat sini. Semua hanya kita klik dekat bahagian layer saja. Okay, so after kita buat selection tadi, okay, control and click on the thumbnail dekat bahagian layer polymask. Okay, then kita appear the selection. Then kita select layer red satin. After select layer red satin tadi, then kita akan select kat bahagian ni bawah sekali kat bahagian kita punya layer tab. Bawah sekali kita ada gambar bulatan yang ada separuh hitam dan separuh putih tadi. Dan kita akan select black and white. Dia akan naik black and white. Dan dia dah apply untuk layer tu. Dan kita dah ada satu adjustment layer black and white kat sini.
Doktor, saya punya logo terus jadi black and white. Maksudnya, maknanya layer tu ada kat atas. I see. Maknanya turunkan layer tu, duduk tengah-tengah antara layer polymask dengan layer red setting. Okay, lepas tu dah ada layer ni tadi. So kita select balik layer black and white tadi. Dah appear lah. Maknanya kalau layer black and white ni ada paling atas, logo kita automatik lah akan jadi hitam putih. So kita kena placekan dia between red setting and polymask. Then kita select layer black and white ni. Then kita boleh kurangkan opacity dia lah. So kita just play dengan opacity dia untuk kurangkan warna merah yang ada asal yang kita nak tadi tu. Okay, so go for 51, 50 lah. Okay, done. Okay, siap. Ni kita punya hasil dia. Dapat? Dapat. Okay, ni salah satu efek lah Efek dia banyak. Tapi tak cukup lah kot kita punya masa ni kan. Sampai petang kita akan go lebih kepada layout lah, layout editing. Right, this is the effect. So saya rasa nanti boleh save, nak save. Teknik ni boleh buat mockup t-shirt. Sebab kadang mockup t-shirt kita ambil yang template baju kosong tu kan ada sikit macam dia buat lipat-lipat kan. So nampak lebih realistik lah kalau kita buat teknik dekat mockup t-shirt tu nanti. Sebab kadang setengah dia just ambil logo template atas t-shirt kan. Nampak lah dia punya nampak obvious sangat layer tu dia template atas. So this is better for kadang kita nak buat bendera Malaysia kan. Kalau flag bendera Malaysia punya logo kan macam tak menarik. Boleh juga buat logo, masukkan atas tekstur kain bendera Malaysia, design atas baju, design atas seluar, something. Right? Doktor, before saya buat yang black and white punya view ni, before effect ni, saya rasa saya punya yang tekstur tu lebih realistik. Bila dah tukar je black and white tu dah macam saya masukkan black and white ni sebab saya cuba hilangkan ni efek merah-merah sikit yang ada kat sini. Kalau tak nak pun rasa macam dah cukup boleh je. Setengah orang kadang dia macam nak kurangkan efek merah dekat logo dia. Saya masukkan jalan sikit. So dia kurang lah sikit. Tapi kita boleh control lah dekat dia punya bahagian opacity. Turunkan lagi pun boleh. So dia tak dah terlalu merah. Dia kurang sikit. Okay. Alright. Tu je. So far untuk sesi pagi ni. So saya silap saya ingat break 10.30. So ni pun dah makan masa 9 minit. So saya rasa untuk sesi pagi ni kita stop dulu kat sini for this morning session. So kita akan mula balik pukul. Doktor, yang ni tak payah save? Boleh save. Save. Nanti save as JPEG. Nanti boleh upload dekat bahagian Google Drive tadi. Okay. Tak perlu save PDF save JPEG je. Save JPEG. Nanti upload dekat Google Drive dekat bahagian exercise. So dekat Google Drive link yang saya bagi tadi, upload gambar yang dah save JPEG, upload dekat bahagian exercise. Dalam tu ada exercise 1, 2, 3. Upload dekat bahagian folder nombor 1. Nanti kita akan check balik. Tengok jadi macam mana. Mungkin lagi cantik dia saya ke, kita cuba kita tengok lagi. Tak clear lah. Nama file. Nama file kalau rasa macam nak misteri tu letaklah nama apa-apa pun. Maksudnya bila kita buka tuan badan je tahu dia punya work. Dia punya hasil lah. Kalau siapa rasa macam nak kekalkan dia punya copyright tu dia punya, boleh letak nama sendiri, tak ada masalah. Saya takut ya. Doktor boleh tunjuk cara save pasal saya punya tak naik JPEG tu. Oh, cara save. Okey. Naik TIFF. Oh, TIFF dah. Jangan save TIFF tu. Nanti memang akan makan space kita punya komputer ataupun laptop nanti. Right, save as. Okay, save as. Banyak saya punya ni banyak sikit step. Alright.
Sama saya red setting file akan berubah lah, boleh ubah nama. Ikutlah macam sikit ni, nak tak nama sendiri ke, nak biar misteri ke kan. Okay, dia akan naik macam ni kan. Test, tak ada. Sebab dia dah banyak apa tool yang kita dah guna. So seeloknya just pergi ke export file, export, kita export as. Okay, export as. Alright. Okay, file setting kat sini, baru format. Okay, boleh pilih format JPEG kat sini. Lambat pak saya punya naik preview kat sini. Dekat bahagian format ni boleh pilih JPEG. Okay, alright, JPEG. Lepas tu export lah dekat yang selection yang mana kita nak save tadi. Okay, save. Boleh? Okay. Lepas tu nanti upload dekat bahagian exercise folder nombor 1. Jadi kita akan tengok. Tuan, yang folder nombor 1 tu, Tuan kena letakkan permission untuk upload. So, saya tak ada permission. Sorry. Upload. Okay, boleh. Lagi saya akan adjust balik permission tu. Alright, thank you sebab ingatkan. Alright, saya rasa okey lah kot untuk sesi pagi ni. Sekejap lagi kita akan start balik jam apa kita start balik? Kita akan start balik jam 11. 11 betul 11 Ya, 11. Alright, so alright, thank you. Kita jumpa balik pukul 11. Saya akan bagi link yang baru lah kot untuk next session pukul 11 nanti. Alright, thank you. Alright, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Kita lockdown, kita ending ke full program ke ataupun kita ada link baru lagi nak masuk? Ada link baru doktor. Okay, so kita keluar dululah Okay. Terima kasih.